Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Terima kasih kerana hadir hari ini. So hari ini kita akan ada perbincangan santai lah pasal kita ada buat market research untuk teknologi AR dengan VR punya platform ni lah, yang mana kita akan gunakan dalam kita punya website dan portal dan museum RTM lah. So hari ini kita ada tim ni ialah tim kita yang akan buat benda ni, projek ni. So kita punya ketua penolong pengarah Cik Carol Izam. Kemudian kita ada Cik Azizul Jaya, dia bahagian penolong pengarah bahagian set rancangan. Kemudian kita ada Cik Rosman, penolong pengarah bahagian events dan exhibition lah. Okay, so hari ni kita ada Encik Mahathir. Encik Mahathir daripada Kino Cinema Media. So kita harapkan Encik Mahathir dia memang pakar lah, specialist. So kita harapkan input untuk apa yang Encik Mahathir boleh bagi kita lah, boleh offer dekat kita. So boleh saya pass pada Encik Mahathir Okey, boleh. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat hari. Terima kasih untuk jemputan. Mungkin saya pun mungkin baru di brief sedikit tadi mengenai, mungkin saya dengar tadi mungkin kita mengenai museum itu yang cuba kita projek yang akan dilakukan oleh RTM lah. Jadi saya tak pasti dari segi macam mana yang sama teknologi yang mungkin nanti kita akan gunakan, tapi saya akan tunjuk beberapa kita kata projek ataupun some of the past experience yang kita pernah. Boleh. Okey, minta maaf saya terputus. Cik Mahathir hilang lagi ke? Oh, hilang lagi. Alamak. Line dia tak apa kot ni kalau line tak berapa bagus ni. Kino.my 360 dia punya page. Pening sikit. Dia dia hilang. Puan Mazida tu tak ada dia tak masuk. Kita dah bagi link dah, tak tahu tengok dia tak masuk. Oh. Okey. Dapat tengok website dia. Apa ni kot, line problem ni. Tapi dalam website dia, salah gambar set berita belajaran tahun bila tu? Tahu dah. Dia buat kerja dengan berita ke? Dia memang pernah buat dengan RTM. Tapi dah lama dululah. Lepas tu sekarang ni pun dia tengah shooting katanya. Okay. Amir ada situ Amir? Ada. Amir, yang projek renovation KLFM tu jadi office baru tu. Salam, Cik Mahathir. Minta maaf sangat. Saya cuma masuk balik Okey. Boleh bagi saya seminit? Minta maaf kan? Boleh. Salam. Next year diorang nak teruskan tau. Okey. Dia minta seminit. Dia terkeluar dia kata. Okey. Dia banyak buat event launching. Kejap dia kata ada isu internet. Aduh. Boleh browse dia punya website dulu lah. Menarik jugalah dia punya tu. Cuma tengah browsing ni, tengah tengok. Cuma browsing navigation dia macam susah sikit. Kan navigation dia tak berapa friendly lah. Tak berapa fluid sikit kan? Lah macam Messi je. Tak tahu lah. Dia tak ada dalam ni kan? Selama je aku. Hanya lah.
Selamba Batak. Oh, ATM pun kalau kita tembak projection mapping kat Wisma TV tu bagus juga kan. Banyak weh bos. Tapi kos banyak lah. Kata dia standby lah untuk pelancaran ni. Apa? Media City. Budget. So, siapa Herman ke tu? Ya bos. Lah dengan suara Herman je. Saya dengar melalui. Okey. Saya minta maaf sangat. Mahathir dah masuk. Alright. Semua dah okey ke Cik Mahathir? Okay, saya minta maaf tadi. Tak apa. Kita tengah browsing Cik Mahathir punya company punya website. Betul Kino.my? Okay, betul. Kino.my betul kan? Betul Betul. Okay. Jadi mungkin sebelum kita mula, mungkin Cik Ishak nak ceritakan dulu tak apa misi ataupun plan untuk the next project tu, supaya saya dapat detail, sebab saya so far saya tak dapat lagi maklumat secara detail. Boleh. Dan mungkin Boleh. Boleh, Untuk part ni saya serahkan pada Encik Azizul. So Cik Azizul bolehlah cerita sikit kita punya projek punya misi matlamat, apa yang kita nak buat lah actually. Boleh Cik Azizul? Cik Zul, mic tak on. Mic tak on Cik Zul? Oh, my time on. Sorry. Okay. Okay. Tadi siapa nama daripada Kino ni? Cik Mahathir. Cik Mahdi ya? Okay, Assalamualaikum Cik Mahdi. Mahazi. Okay, sorry. Mahazi. Okay. Roughly sebenarnya ATM, especially bagi unit Rekonto ni, kami sedang buat kajian pasaran lah. Pasal availability teknologi AR VR yang ada di market sekarang ni lah. So kami looking at di mana kami cuba nak propose and develop lah virtual tour untuk RTM museum dengan part of RTM new building lah, historical punya value ada apa semua lah. So kita nak tengok lah apa teknologi yang current dan terkini yang available in the market lah, supaya kita boleh develop untuk our punya planning lah. Tu roughly-nya lah. Secara detail lagi saya pun tak boleh cerita lagi lah, sebab benda ni pun dalam masa peringkat kajian lagi kami. So tujuan kami berjumpa ni, pelbagai company, kami mendapatkan input daripada pihak industri player, dapatkan input daripada pihak-pihak akademia untuk mendapatkan maklumat lanjut lah apa yang ada dalam market sekarang. Itu Specialist lah. Pendek kata kita minta input dan pandangan, perkongsian tentang benda ni lah, AR dan VR. So itulah kita jemput Cik Mazir ni, kan specialist, kita jemput lah. Baik. Okay, saya mulakanlah dulu ya. Boleh. Okay. Saya rasa semua boleh dapat nampak di skrin tak? Boleh nampak? boleh. Ya. Saya ada juga share file ni kepada Encik Shah. Jadinya just very brief some of the project yang kita pernah buat lah. Juga termasuk dengan projek kita pernah shoot juga virtual tour di RTM. Kita pernah buat tak salah saya sebelum COVID hari tu 2020 awal 2019 tu. Itu set belajawan 2019 tu. Betul. So dalam list ni ada beberapa lah. Yang pertama virtual reality, memang kita ada bangunkan virtual reality, dan kebanyakan yang kita buat tu lebih kepada sell online and grow your business with Wix e-commerce. Create a beautiful storefront for your brand by customizing product pages, galleries, cart, and checkout. Then let shoppers pay. So daripada list ni, kalau saya boleh tunjuk nanti sekejap. Ada beberapa projek, mungkin saya boleh go brief dulu.
antaranya kita pernah buat virtual reality untuk beberapa institution juga. Kalau tengok dekat sini kita punya, boleh dengar so virtual Boleh, reality teruskan. yang pernah kita bangunkan, yang pertama ialah kalau tengok daripada list ni, kita pernah bangunkan untuk institution education, iaitu ini kita pernah buat untuk substation, and then yang keduanya kita pernah buat untuk automotive. Selain itu juga kita pernah buat untuk juga bangunkan VR. Ini kita bercerita mengenai virtual reality, bukan mobile VR. Maknanya kita panggil 3D lah, 3D VR. Maknanya dia memerlukan special device lah. Macam kalau mobile VR tu dia hanya perlukan apa tu? Handphone je lah. Mobile phone, device mobile phone. Kita dah boleh ni. Kita memerlukan contohnya HTC Vive ataupun Oculus Quest dan sebagainya lah. Bukanlah special, maknanya dedicated device yang kita build. So program yang kita pakai masa ni, for example, yang first one ni kita guna Unity dan juga kita gunakan Unreal Engine. So ada beberapa application yang pernah kita bangunkan. Nanti saya akan tunjuk satu persatu lah. Yang ni Haunted House. And then tadi ada bercerita mengenai virtual tour. Kita ada buat untuk ini adalah, kalau boleh nanti saya tunjuk iklan pula. Panjang iklan dia ni. So untuk virtual tour, so virtual tour ni kita buat, sekejap ada beberapa projek yang kita pernah buat lah. Antaranya aircraft, maknanya untuk education yang ni. Maknanya dia orang study macam mana aircraft punya aircraft mechanical. Ini untuk virtual tour. Maknanya so yang ini untuk di RTM yang pernah kita pergi dulu. Tour di dalam studio. Dan kita juga pernah pergi di Hopro. Ni mana and then ini kalau tengok ni di apa tu? Ni website kami lah. Maknanya kita turn last 2 years sebenarnya kita turn kita punya website, normal website kepada website dalam bentuk virtual tour lah. Yang Cik Mazir, yang virtual tour yang tadi dekat macam dekat aeroplane punya tu, ni pakai engine apa? Itu kita pakai, maksudnya macam mana kita develop benda tu? Maksudnya dia punya 3D, dia 360 punya platform. Okay, kita pakai 3D Vista untuk tu. 3D maknanya Vista. dia pakai untuk dia boleh untuk mobile boleh guna untuk mobile apps. Kita jadikan dia web version juga. And then even the web version pun boleh turn daripada daripada apps tu boleh jadi dalam bentuk website ataupun boleh bentuk dalam bentuk VR lah. Sama juga kalau dia pakai web browser, so dia boleh still guna, so dia boleh guna dalam 3 device lah. Maknanya boleh pakai headset, VR headset, boleh bentuk dalam mobile apps, maknanya dia still dalam desktop version lah, dan juga kita boleh akses melalui website. Dia mobile, desktop dengan VR headset lah. VR headset. So kita boleh bagi, kalau saya tak tahu dalam konteks kalau RTM mungkin nak buat tadi kata mengenai museum kan, saya rasa VR headset yang dah ada pun boleh kita guna, so cost effective lah. Dan dia juga boleh gunakan juga dedicated device macam Oculus ataupun HTC. Tapi untuk cut cost, untuk mobile VR, saya rasa pakai headset dengan mobile phone pun dah okey. Dari segi kalau nak buat dalam bentuk museum lah, so diorang boleh juga akses kalau kita letak desktop komputer kat dalam tu pun boleh, ataupun kita bagi dia dalam dah simpan dalam mobile apps. But kalau experience VR, museum, ada juga kalau boleh kita bagi dia link untuk download the app, so dia boleh experience sendiri kan. Dan juga mungkin kita boleh collect data daripada diorang. Maknanya orang-orang yang pernah datang ke museum tu, diorang boleh instead of dia just tour benda tu, lepas tu habis, at least kita boleh collect data dia, kita boleh dapatkan email, nombor phone dan sebagainya. Itu kalau kita nak bagi
experience yang berbeza lah. Tapi kalau kita nak kalau dia nak di available terus, kita boleh installkan terus. Kita ada berapa set VR headset kat dalam tu, and then kita bagi dia orang terus pakai. Itu pun doable jugalah. So yang ni, yang semua ni boleh dapat daripada saya ada share tadi link. Semua pun boleh access di YouTube. Kita orang dah ada record terus. Selain tu tadilah yang ni tadi aircraft, and then kita ada jugalah buat untuk retail dan juga Discovery Mangrove. Ni sama jugalah automotive in manufacturing. Tapi yang kalau mungkin yang dekat tadi tu, yang pertama tadilah kita pernah pergi ke, saya rasa mungkin pernah tengok rasanya kan. Kalau ada beberapa sahabat yang pernah tengok lah. Iklan lagi sekejap. Dia yang ni di RTM lah, saya rasa yang ni yang antara yang paling sesuai lah. So the idea for this one, dia memang scope dia tak adalah keseluruhan. Dia sebenarnya lebih kepada multiple camera production. So macam mana multiple camera production tu berjalan lah. So for example, kalau untuk dalam untuk education, kita nak educate orang yang baru first time datang ke RTM, dia tak tahu macam mana dia operate, so tak perlu bawa ke dalam studio kan. So kita bawa dia dalam bentuk macam ni lah, so dia tahu. Ataupun pernah juga saya dapat satu projek untuk education jugalah. Dia nak mempersiapkan pelajar internship dia. Sebagai contoh, RTM nak ambil pelajar internship, at least kita bagi dia experience VR ni, so dia tak perlu bila datang tak ada knowledge langsung, dia boleh terus gunakan application ni, dia dah tahu dah proses. Sebagai contoh macam ni, floor manager punya proses macam mana dia queue dan sebagainya kan. So dia tahu dia experience tu tanpa perlu dia berada kat situ masa tu juga. Tanpa training lah, lebih kurang proper training lah. Betul. Macam VR training lah ni. Ni guna kamera 360 ya ni? Betul, ni kita guna kamera 360. Oh, pakai masa ni kamera apa? Masa ni kita pakai Insta360 One R. Oh, One R, I see. Okay. So ni ada berapa lagi lah, nanti perlu ke saya tunjuk semua ataupun saya tunjuk yang macam related je lah related je lah. Sabar, go on. Teruskan saja. Okay, yang lebih accurate juga mungkin tour macam ni. Kita ada kompleks craft tangan Langkawi, kita buat juga. So dia boleh tour di dalam museum tu. Kalau kita nak buat museum, mungkin dia tak ada chance during COVID-19 ni. So dia boleh pergi ke dalam website, so dia boleh tour museum RTM tu, ataupun dia boleh tour dalam bangunan Angkasa Puri, virtual tour lah. Ini saya rasa biasa lah. Dan mungkin kita boleh includekan juga macam yang kiri ni adalah virtual shop virtual shop kan. So dia macam ada satu area tu dia boleh shop the merchandise dan sebagainya lah. Selain tu ni tak ada, ni lebih kurang sama juga virtual tour. Beza dia ialah dia cuma kita boleh keluarkan 3D objek lah. Maknanya contohnya kamera, kita nak tunjukkan macam mana how camera function kan dalam broadcast environment kan. Tetapi kalau dalam virtual tour, masalah dia yang pertama membezakan dia dengan 3D VR ialah dia tak boleh ada elemen kita panggil haptik lah, ataupun dia tak boleh pegang objek-objek tu kan. So sebab virtual tour kan. Tapi kita boleh combinekan the experience tu, kita try create a 3D model and then kita upload dalam virtual tour tu, and then dia just boleh tengok dalam bentuk 3D lah. Contohnya dia nak belajar mengenai kamera dalam studio, dia nak belajar mengenai video mixer dan sebagainya kan. Ataupun dia nak tahu lighting dan sebagainya, so kita boleh upload 3D model of the object tu dalam virtual tour. Sebab kita tahu virtual tour ni membezakan dengan VR biasa, dia tak boleh nak sentuh kan, ataupun dia nak pegang objek tu. At least this is a hybrid version lah. Okay, selain tu ini saya letak je apa benda semua. Dalam ni kita ada juga buat virtual event. Virtual event ni saya rasa mungkin RTM pun dah biasa lah kot virtual event ni. So kita pakai Unreal Engine untuk develop virtual production tu. Maknanya dia real time lah. Sama juga dengan sistem di RTM lah, lebih kurang. Cuma low cost lah, Unreal Engine free kan. You benar-benar pakai Unreal Engine berapa
Tapi dia one view saja kan, maknanya single engine rendering kan? Dia tak ada rendering, kita real time. So maknanya kita guna kamera and then kita letak tracker kita pakai HTC tracker. Lepas tu dia boleh apa tu? Dia boleh tour dalam tu lah. Maksud saya dia satu engine sajalah, Unreal Engine lah, tak ada multiple engine untuk each camera. Tak ada. Sebab setiap kamera kalau nak buat kita kena letak satu lagi tracker lah. So maknanya contoh kita ada 3 tracker, so kita letak 3 tracker tu. So tracker tu tak semestinya HTC tracker, boleh juga pakai device-device yang ada tracking system lah. As long dia boleh connect dengan Unreal Engine, so dia boleh dapatkan apa tu, tracking, tapi dia tak adalah serobas virtual set. Sebab boleh buat, contohnya kita nak zoom in dan zoom out dan sebagainya, kita kena letak another tracker untuk zoom in dan zoom out dan sebagainya, untuk fokus dan sebagainya kan. So dia kena ada multiple tracker lah kat situ. For example, yang saya faham sebab saya dulu pun di Media Prima, so kita buat benda sama juga. Dia ada macam, kita ada physical tracker kat dalam tu kan, untuk track, untuk measure dia punya distance dan sebagainya kan. So tracker yang kita guna ni mungkin lebih simple lah. So dia boleh pan left, pan right, pan up, pan down. Tapi kalau nak zoom in and zoom out, focus in, focus out tu kena pakai another tracker. So lebih kurang lah. And then selain itu juga kita orang mengajar lah. Kita orang mengajar like virtual production. This is our module. And then ni kita buat holographic punya ni lah. Ni saya bercerita ni macam maaf sebab slide ni semua memang kita dah ada generic slide lah, memang kita dah ada lah. So ini adalah the screen yang kita ada, dia transparent screen. And then kita guna apa tu, dia macam ada trigger lah. So once someone yang ada dekat depan, for example yang ni saya tunjuk Oh ni macam hologram ni hologram lah. Ada semua. You pakai mesh projection betul. So kita dah set dekat sini. So once orang berdiri dekat dalam kawasan ni, and then dia boleh daripada dia terus bercakap lah. Karakter ni bercakap, sebab kita dah trigger sistem tu kan, untuk dia bercakap bila orang ada. Ini kalau nak guna untuk museum, mungkinlah boleh untuk penyambut tetamu ke kan, ataupun yang ni dia perspektif view tak? Kalau ada orang viewers di sebelah kanan, dia ikut ke atau dia punya eye level tu? Dia tak ikut. Dia tak ikut, dia hanya untuk perspektif depan je lah. Betul. Alright. Yang ini Encik Rasman tanya dulu. Ada tak contoh yang macam kalau ialah target kita museum ni macam kita ada different age untuk kita tackle kan. So macam untuk yang mau pada hiburan ke interaktif punya style tu, ada tak contoh yang dah pernah buat? Boleh ulang sekali tak? Saya tak berapa dengar. Tak jelas. Okay, contoh macam kita punya museum, kita ada target audience macam ada middle age ataupun remaja ataupun kanak-kanak kan. Tapi ada tak yang projek-projek yang dah buat yang ada interaktif yang for fun lah, just kita masuk museum bukan sekadar nak tengok barang-barang tetapi cuma nak play around dengan program yang pernah kita buat ke macam tu lah. Ada yang interaktif version saya the same gesture tu kita pernah buat. Sekejap saya cuba dapatkan. Kita ada buat satu, dia guna sistem yang sama juga, yang mana dia guna gesture dia tu untuk main game, guna tangan. Sebab masa kita buat tu kita nak elakkan idea masa tu kita nak elakkan ialah ada device yang perlu diorang pegang sebagainya, kita takut rosak kan. Jadinya kita ada satu tu dia guna motion gesture lah. So dalam motion gesture pakai apa? PX punya? Kita pakai Xbox tu. Xbox punya, okay. Xbox 360 betul. Dia pakai Kinect punya teknologi lah tu.
Tapi kalau saya suggest kalau nak pakai yang baru lah, Kinect Azure tu, so dia lebih reliable lah kalau nak. Yang tadi macam karakter tu tadi, you tak ada pengalaman buat AI ke? Macam kalau orang tanya dekat tu benda lain, you automatik boleh jawab. Yang kita buat ada guna gesture je. Gesture ada juga saja. Maknanya kita ada screen dekat depan tu and then ada 10 soalan and then dia pakai gesture, dia tanya satu-satu. Okay. Dan itulah, tak ada guna AI lagi. Ada something kita orang yang something kita orang memang nak explore jugalah this year sebenarnya, AI. Okay. Tapi tak berkesempatan lagi. So it's faham dari segi apa tu. Tapi kalau dalam environment museum, ada banyak juga kekangan dulu lah. Itu something yang mungkin kita boleh rectify later on kan. Tapi is it quite ideal jugalah sebenarnya kalau dapat AI punya voice recognition ke kan. Untuk soalan-soalan tu. For now kita cuma ada satu, nanti kalau sempat saya masukkan, saya share juga sampel yang kita buat gesture pakai tangan tu. Sekejap saya cuba dapatkan. Dalam slide ni ada ke tak? Oh ada lah rasanya. Ni. Oh, interactive chatbot motion gesture. Mungkin tak nampak dia punya tangan tu, tapi kalau tengok betul-betul dalam skrin tu akan nampak dia actually kita genggam tangan tu kan. And then jawapan kepada soalan kita tu akan appear lah. Dan orang video ni akan menjawab soalan tu. Ya, mungkin saya tu memang balik. So kalau menampak arrow tu dari tangan tu kan, bila dia tu The vision of Kebadanan Kemajuan Kraftan Malaysia is becoming the leader in the growth, development and promotion. Ni masih dekat mana craft tangan buat? Ni dulu kita buat kat craft tangan. Dekat dia punya museum juga. Museum craft tangan lah. Oh, okey. So kita buat macam dia panggil interactive park lah masa tu. Dia ada 10 segmen ataupun 10 area and then setiap satu tu ada dia punya teknologi lah. Semualah AR, VR sebagainya. Kalau tengok nampak jari tu kan, nampak bentuk tangan tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang lah. And then biasalah mungkin saya rasa ni pun dah boring lah macam AR tu kan. Product appear tu something yang common lah. Ini semua AR. Bagi saya ni quite common lah yang ni, AR. Tapi ada juga yang kita pernah buat yang kalau kata nak interesting tu dari segi teknologi lah. Saya rasa bukan dari segi teknologi, dari segi application tu lah. Kita ada buat yang untuk education juga. Kita buat macam kita panggil AR resume, kita pernah buat gamification untuk AR. Saya rasa AR sebenarnya lebih macam mana kita apply di teknologi tu lah. Kalau macam ni, to be honest saya kena cakap betul lah, ni agak boring lah sebab just information appear kan, itu quite common juga dalam kalau banyak kita tengok show itu banyak lah gunakan digital kan. Dia just keluar, kita point pada marker and then dia appear kan. Kalau kita maybe next one nanti kalau sempat saya show juga ke satu yang markerless one. Yang ni semua yang pakai marker lah. So this one quite boring lah. Ni AR Cik Mazir guna Vuforia Ni Vuforia je. Oh, Vuforia je lah. Ada juga sebab yang pakai marker ni kan, so agak boring lah sebenarnya. Tapi ada juga yang kita pakai markerless. Kita punya seorang team member tu ada pernah buat guna markerless. Tapi saya tak ada dalam slide ni. Kalau sempat nanti saya share. Kalau saya share je lah ni Yang ni kita buat untuk, ni dah lama ni sebenarnya. Kita buat untuk SP Setia kan masa tu. 2000. It's quite common lah. Jadi saya pun tak berapa nak
Kalau nak share pun biasa je lah ini. Ada lagi yang baru-baru kalau nanti kalau sempat saya share. But so far untuk immersive tu je lah. Ada lagi yang sekejap saya cuba dapatkan. Tapi so far tu je lah. Kalau yang lain nanti mungkin later on saya akan share. Cik Mazir? Ya, teruskan. Ada lagi. So far saya rasa itu je dulu. Ada yang lain-lain tu kalau mungkin next one saya nak tunjuk. Sebab yang baru ni kita tengah buat ada few project lah yang upcoming, yang antaranya kita tengah buat wayang kulit menggunakan motion capture. Tu still work in progress tapi saya kena record lah tu. Itu satu, dan ada juga lah beberapa lagi VR, AR. Tapi next one yang kita tengah buat tu yang motion capture. Tapi dia tak guna, tadi yang guna Xbox kan, guna Kinect kan. So this one tak guna. Kita guna Rokoko punya body suit. Alright, so far tu je lah untuk kali ni. Okay, terima kasih Cik Mazir. So Cik Zul ada apa soalan tak? Cik Rosman? Saya okey je. Apa benda semua tu lah. Rafli, macam projek untuk craft tangan tu berapa total costing development untuk buat benda tu? Masa tu sebab about 300,000 macam tu 300 ke 400. Saya sebab tu 2 tahun lepas ke sebelum COVID Oh, for the whole package? Before COVID lah. 300 lebih lah. For the whole package lah? The whole package. Sebab 300,000 lah? Around 300,000, 10 area. 10 area? 10 area, macam kita bagi setiap area tu ada dia punya teknologi dia tu. 10 area tu maknanya ada hotspot dia lah? So setiap tu kita try showcase something yang apa kita tengah buat masa tu ialah setiap area tu kita nak showcase craft tangan tapi dalam bentuk teknologi macam tu lah. So, kita ada VR, AR, mixed reality, motion gesture sebagainya. Dia punya sustainability tu berapa lama benda tu ada? Untuk tempoh 6 bulan, setahun? Dia park tu? Sekarang dah tak ada dah. Yang saya faham lah. Saya tak pasti berapa lama benda tu tapi less than 1 year. Less than 1 year, okay. Sebab dia every year kan dia ada dia punya hari craft tangan Malaysia kan. So dia ada itu masa setiap tahun, maknanya less than 1 year. So next year tu dia dah start buat benda lain pula lah. Berapa tempoh masa nak buat tu dalam 10 area tu Cik Mazir? Itu agak rushing juga tu sebenarnya. Konten tu, resource berapa roughly? Berapa lama? Sebab dia agak cepat juga dia punya turnover tu. Sebenarnya sebulan lebih je, dekat 2 bulan lah, sebulan lebih. Cumanya sebab dia teknologi tu semua memang kita orang dah ada kan. So that's why kita kena recycle certain things yang kita dah memang ada projek yang kita orang dah pernah buat. So kita just recycle balik. Bukanlah recycle, maknanya still tak perlu nak R&D benda-benda yang memang kita dah tahu nak buat kan. So kita quite comfortable masa tu lah nak buat. And then that's why dia punya teknologi tu kalau kata tahun ni nak buat mungkinlah saya boleh come up something new yang kalau ada masa yang lama lah kan. Mungkinlah saya akan suggest something yang benda yang baru lah. Tapi kita pun tahu selalunya macam projek macam tu dia datang bila ada event kan. Jadinya dia tak release budget earlier lah. Bukannya like 1 whole year before kalau contohlah kalau RTM kata nak buat museum mungkinlah ada masa yang agak panjang sikit kan. But then for that one dia macam lebih kepada event kan. So budget dia tu release agak lambat jugalah. Jadi kita terpaksa buat dengan teknologi apa yang kita ada je lah masa tu. Sorry nak tanya, kalau macam projek VR IBS Interactive 360 landed tu kalau macam tu berapa dia punya cost? IBS itu less than 20 kot masa tu. Termasuklah semua lah. Termasuklah sebab kita sebelum buat sebab kita buat for education banyak tau. Jadinya kita orang kena develop dia punya storyboard, kena pergi survey, kita buat research sikit lah. Baru kita pergi buat penggambaran tu. Jadinya kita ada kita punya team akan buat dia punya research supaya dia boleh come up dengan floor plan dia lah. So instead of pergi kat sana terus buat kan,
Dia termasuk dengan storyboard, storyline, script dan sebagainya lah. Sebab saya tengok ni dia ada panel-panel dia yang dah ada kan, cuma ambil snap and then masukkan interaktif je lah. Kalau nak tambah sebenarnya saya rasa lah if kita diberi peluang saya akan tambahkan elemen-elemen data collection tu lah. Sebagai contoh quizzes kan, so macam lepas diorang tua kita boleh tambah elemen gamification tu. Contohnya sebab kita tak nak, sebab saya faham bila kita tua tu especially orang pakai ni dia nak shock je kan pakai kan, dia tengok wow kan, tapi di outcome tu tak sampai. Jadi kalau saya nak suggest towards the end tu mungkin kita boleh letak elemen quizzes kan, letak quiz ataupun elemen game dalam tu. Contohnya kalau dia salah jawab, dia akan start pada awal balik. So benda-benda yang macam tu yang actually membuatkan diorang akan addicted untuk tua dengan betulnya, ataupun dia ambil maklumat yang dia ada dalam tu, and then dia boleh jadi macam memberi cabaran kepada diri dia, ataupun bila ada macam top score ke kan, jadinya dia akan try untuk cuba improvekan dia punya markah tu. So ada elemen gamification dalam tu lah. So setakat ni belum ada lagi project based on gamification punya project kan? Tak ada lagi Projek untuk apa? Untuk buat gamification style punya interaktif tak ada lagi lah ke dah ada dalam development? Ada, sebab memang saya pun memang mengajar untuk bercuti ni memang saya mengajar. Dan memang setiap kali saya ajar pun memang kita orang akan buat elemen gamification dalam tu. Dia tak perlu pun pakai develop the application tu. Mungkin ada yang biasa kita pakai Quizlet, Quizzes, tapi kita try embed benda tu kat dalam tu. Quizzes je. Contohnya simple stuff like macam kita boleh pakai Google Form kan, kita bagi dia reward, so dia fill in, so lepas dia dah habis tu dia fill in dia punya nombor phone, nombor email, and then kita reward dia something lah kan, sebab kita nak collect data tu kan. So sebab kita nak collect data orang-orang yang pernah datang ke museum kita tu lah maksud saya. So ada banyak lagi benda-benda lain lah kita boleh dapatkan, sebab saya rasa it's not the game tu yang penting, sebenarnya the data orang-orang yang pernah datang kat situ. So we can create like kita panggil upsell lah kan, kalau kita nak continue ada engagement dengan dia kan. So let's say kalau kita at least kita dah tahu lah these are the pool of people yang actually interested dengan kita punya pengalaman tu, jadinya boleh kita macam so next, kalau kita ada next program kita boleh panggil lagi diorang kan, so boleh invite diorang. So kita tak nak dia berakhir dengan experience tu je lah. Ataupun kalau kita tak nak diorang datang dulu, kita boleh juga suruh dia download je dulu application kita tu. So once they have the experience, dia collect data apa semua tu kan, lepas tu baru kita ajak dia datang untuk physical event. So let's say in future dah boleh dah boleh ada physical punya tour, dan dia boleh datang ke physical tour. And then kita boleh bagi all the sort of promotional package lah kepada orang-orang yang join ni kan. So that's the idea lah. Banyak lagi, saya rasa banyak lagi kalau diberi peluang lah, macam kalau kita boleh ada masa banyak lagi benda-benda yang boleh kita buat. So the application tu just to attract diorang datang je. Maknanya apa yang kita akan buat daripada situ tu yang penting lah, tu pendapat saya lah. Sama juga dengan VR, mixed reality ke sebagainya kan, saya rasa itu adalah medium untuk kita collect data, and then the rest tu maybe kita nak buat promotional content ke, ataupun kita nak ajak dia untuk ada program-program RTM ke kan. Itu pandangan saya lah. Okay, ada apa-apa pertanyaan lain? Setakat ni tak ada daripada pula saya. Cik Clear Cik Rosman? Tak ada apa lah kot, cuma nanti kalau ada apa-apa input kita akan get long with semua lah. So rasanya terima kasih kita ucapkan pada Cik Mazir kerana berpeluang lah untuk share input yang menarik lah. So nanti kita insyaAllah kalau kita ada pertanyaan lain, nanti kita akan kontak balik Cik Mazir. So terima kasih untuk masa Cik Mazir hari ni. Berkenalan dengan kawan-kawan baru.
Terima kasih Encik Mazir ya. Okay, thank you so much everyone. Okay, untuk invite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nak sambung? Nak sambung kan? Sambung macam biasa kan? Sama je. Tak ada benda apa sangat lah kot. Sama je macam dia pakai kamera je lah, navigation wise je. Sebab itulah kan. Sebenarnya apa yang ada yang pernah buat sebelum ni dekat apa 75 tahun ATM tu pun dah okey lah. nampak dah okey, cuma kita kena tambahkan elemen interaktif. Lepas tu macam kita kena dividekan beberapa golongan lah untuk masuk dari situ kan. Tapi kita masukkan yang program-program lama macam kan kita punya cerita dulu susuk sontorian ke apa benda ke kan. Betul. Benda-benda tu kena ada dalam tu balik semula lah. Itu menarik. Kalau boleh Mungkin build up model 3D tu kan. Lepas kita interaktif dengan model tu. Dan rasa macam quite nice lah. saya rasa first phase ni kalau untuk benda sedia ada tu rasanya tak ada masalah. Cuma kita nak kena segregate content kita tu lah. Mana yang macam Encik Rosman cakap tu lah. Untuk budak-budak tak apa benar, kita pecahkan gitu je lah. Benda semua tu. Dengan projek Puan Mazidah tu sebenarnya boleh masuk sebab kita boleh masukkan dalam part of tour tu lah kan. Sebab kita rasanya yang macam kita punya ni the whole RTM sendiri. Lepas tu museum tu part dalam RTM tu. Sebab kalau Puan Mazidah punya macam dia fokus dia pada museum fizikal lah pada saya. Rasanya dia gabung juga tu, fizikal dengan apa tu. Boleh juga dia museum fizikal tu kita tambah elemen macam AR tu pun boleh. Interaktif lah dekat dalam dia punya exhibition tu. Dia memang ada display dekat situ kan. Okey lah tu. Cuma dia ada variant content dalam museum tu kan. Betul. Cuma yang beza dia mungkin harga lah kot. Lain company, lain harga lah. Esok lah. Sebab tu bila cerita macam 300,000 tambah macam ni, bila tengok yang macam saya bercontoh tadi yang dia punya RDF tu rasanya kita nak pasal simple macam tu je, cuma interaktifkan kat dalam tu lah. InsyaAllah boleh kot. Cuma boleh. Kita kena come out lah. Jezul sebagai mentor ni, paperwork apa semua bagai. Tak apa. So kita nak sit down balik bila? Agaknya nak revise balik, tambah minggu depan hari Rabu. Rabu. Selasa lah. Selasa? Selasa tangga kedua setengah ada kedua ke. Ada apa? Selasa? Kita boleh nak revise apa-apa paper ke, kita nak update apa ke. Nak tambah apa-apa. Lepas tu nak adjust timeline tu pun boleh tu. Bukanlah kita adjust. Perbaiki petang. Selasa petang kot. Selasa petang? Online ke apa? Aku rasa kalau aku ikut BDR kot. Tapi boleh kot kalau Isnin Selasa. Boleh Rabu. Selasa. Macam tu lah nak set up semua ni. Isnin tu mesti dulu Rabu macam tu lah. Selasa boleh lah insyaAllah. Selasa kami Jumaat saya free. Selasa tu kita sit down lah. Selasa petang. Petang lah. Kita breakdown apa yang kita nak buat untuk phase 1 ni. Pecah-pecah macam Encik Rosman kata lah. Target-target buat modeling apa benda siapa nak buat. Nanti kita bagi-bagi tugas lah. Okay. Baik. Alright, thank you. Okay. Alright. Bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you Cik Khairul. Thank you Cik Zul. Terima kasih Cik Khairul ada. Cik Khairul. Terima kasih Encik Rosman. Cik Rosman, Cik Zul, terima kasih. Okay, bye. Amin.